Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar. InsyaAllah hari ini cikgu akan sambung part 2, okey, bahagian 2, iaitu tingkatan 4, tajuk bab 1 tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey, sambungan 1.1 tujuan perniagaan. Okey, mari bersama cikgu. Okey, kita lihat tujuan perniagaan 1.1. Okey, yang pertama menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey. Tujuan perniagaan adalah untuk menawarkan barang atau perkhidmatan para pelajar oleh seseorang peniaga atau organisasi kepada pembeli. Boleh para pelajar? Okey, senang je untuk tujuan perniagaan ni. Keyword dia, kata kunci dia menawarkan barang dan perkhidmatan. Boleh para pelajar? Menawarkan barang dan perkhidmatan. Cikgu dah merahkan di situ. Okey, menawarkan barang atau perkhidmatan oleh seseorang peniaga atau organisasi kepada pembeli. Kita menawarkan barang atau perkhidmatan kepada pembeli. Itu adalah tujuan utama perniagaan. Boleh para pelajar? Anda bersama dengan cikgu? Okey, boleh ingat? Okey, kalau tak boleh ingat menawarkan barang dan perkhidmatan. Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, barang. Okey, barang ni sebelum ni kita dah cikgu dah pernah terangkan dalam video yang pertama cikgu sebelum ni. Tapi dalam tajuk tujuan perniagaan pun kita ada lagi tajuk barang. Maksudnya perniagaan ni sebenarnya ada item-item dia berulang. Okey, para pelajar, tak apa, kita belajar juga. Barang ialah item yang dapat dilihat, disentuh atau dipegang. Barang terhasil daripada aktiviti pengeluaran untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Okey, ini seperti yang sebelum ni yang cikgu cakap, cikgu dah pernah terang. Barang boleh dilihat, okey, boleh disentuh, boleh dipegang. Itu barang. Boleh para pelajar? Ni contoh barang, makanan, handphone. Okey, boleh para pelajar? Okey, seterusnya perkhidmatan para pelajar. Perkhidmatan pun cikgu dah terang sebelum ni. Okey, ada lagi perkhidmatan. Perkhidmatan ialah aktiviti yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan individu yang memberi manfaat kepada orang lain. Ingat, para pelajar, sekumpulan individu yang beri apa? Manfaat kepada orang lain. Okey. Contoh perubatan lah. Okey. Antara aktiviti yang terlibat adalah menyumbangkan tenaga fizikal dan mental, kemahiran, kepakaran dan pengalaman. Yang cikgu sekarang ni pun bagi perkhidmatan kepada para pelajar. Okey, perkhidmatan tiada bentuk fizikal. Perniagaan perkhidmatan tiada bentuk fizikal. Macam cikgu terangkan sebelum ni lah. Okey, perkhidmatan ni dia tak ada berbentuk fizikal. Pembekal perkhidmatan boleh terlibat dalam aktiviti perniagaan tanpa menyediakan stok. Cikgu sekarang ni memberikan perkhidmatan kepada para pelajar. Jadi cikgu tak perlu sediakan stok. Boleh? Cikgu hanya memberikan perkhidmatan. Cikgu bercakap, menyampaikan ilmu, tak perlukan stok. Boleh para pelajar? Okey. Okey, contoh yang terkini, masa kini. Kita boleh lihat frontliner kita. Okey, itu adalah salah satu contoh perkhidmatan. Okey. Seterusnya, gabungan barang dan perkhidmatan. Okey, gabungan barang dan perkhidmatan. Okey, para pelajar lihat. Terdapat juga perniagaan yang menawarkan kedua-dua barang. Okey, kedua-dua barang dan perkhidmatan kepada pelanggan. Okey, dia tawarkan barang dan perkhidmatan dua-dua dia buat. Okey. Contoh di sini, jika anda berkunjung ke kedai kopi, anda dapat membeli iaitu roti dan kopi. Di samping menerima perkhidmatan dalam bentuk layanan yang diberikan oleh pelayan di premis tersebut. Para pelajar, maksudnya kalau para pelajar pergi kedai kopi, okey, para pelajar beli roti, duduk dekat kafe tu, jadi minum dan sebagainya. Okey, lepas tu pelayan akan datang. Itu adalah perkhidmatan. Dia para pelajar, gabungan barang dan perkhidmatan. Ini adalah salah satu contoh lah. Okey, banyak lagi contoh yang para pelajar tahu.
Okey, boleh para pelajar? Gabungan dan perkhidmatan? Mudah kan? Tak apa, kita teruskan. Okey, tujuan perniagaan rajah 1.2 ni. Okey, cikgu tunjukkan rajah di sini sebab kebarangkalian soalan objektif pun boleh keluar. Okey, contoh, yang atas sekali rajah tujuan perniagaan dekat atas sekali kan? Okey, yang kedua, menawarkan barang atau perkhidmatan terbahagi kepada bermotifkan untung, bukan bermotifkan untung. Okey, para pelajar lihat, sekiranya soalan keluar dalam soalan objektif, kadang-kadang dia terkeluar macam ni. Apakah X? Kalau dalam perniagaan, subjek perniagaan, rajah-rajah juga para pelajar perlu ambil berat. Boleh? Gambar-gambar rajah pun boleh dijadikan soalan. Boleh para pelajar? Okey. Seterusnya, organisasi perniagaan para pelajar terbahagi kepada dua. Boleh? Okey. Yang pertama, organisasi bermotifkan untung dan organisasi bukan bermotifkan untung. Ada dua. Okey para pelajar, tu cikgu cakap ada dua organisasi, OBU dan OBBU. Boleh para pelajar? Organisasi perniagaan ada berapa para pelajar? Ada dua. Boleh? Okey. Organisasi bermotifkan untung. Okey, OBU. Organisasi bermotifkan untung terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran dan penjualan barang dan perkhidmatan dengan objektif utama iaitu untuk mendapatkan keuntungan. Kalau bermotifkan untung, mestilah untuk mendapatkan keuntungan. Boleh para pelajar? Okey. Seterusnya, organisasi ini menawarkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan dan diminta oleh pengguna. Dia menawarkan barang dan perkhidmatan. Cikgu dah highlightkan di situ. Okey, contoh Jekyll Mall dalam buku teks. Okey, tu gambar ada, para pelajar boleh lihat gambar Jekyll. Kita guna contoh dalam buku teks saja. Okey, ini adalah pemilik Jekyll. Okey. Seterusnya, para pelajar, kepentingan keuntungan kepada perniagaan. Sebab apa kita perlukan keuntungan? Perniagaan perlukan keuntungan. Okey, yang ni sebabnya. Keuntungan digunakan untuk mengukur tahap prestasi dan menentukan hala tuju sesebuah perniagaan. Okey, para pelajar. Yang kedua, keuntungan juga penting untuk mengembangkan dan memastikan kelangsungan perniagaan. Okey, seterusnya, tahap keuntungan melambangkan imej perniagaan. Imej yang tinggi memudahkan pemilik untuk menarik pelaburan baharu. Okey. Di samping itu, keuntungan juga membolehkan sesuatu organisasi perniagaan menjalankan tanggungjawab sosial dengan menyumbangkan keuntungan semula kepada masyarakat seperti membina tempat rekreasi. Okey, ni para pelajar ada contoh cikgu sediakan. Ada juga perniagaan yang menyumbangkan tempat rekreasi. Okey, ni contoh cikgu berikan sama macam dalam buku teks. Okey, para pelajar, yang cikgu highlight ni semua ni, kalau para pelajar tak boleh ingat semua, para pelajar ingat yang cikgu highlightkan tu. Okey, sebab apa kita kepentingan keuntungan kepada perniagaan. Boleh para pelajar? Okey, seterusnya, organisasi bukan bermotifkan untung, OBBU. Organisasi bukan bermotifkan untung ialah organisasi yang memenuhi keperluan awam dalam pelbagai bidang termasuk bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan budaya. Okey, organisasi ini menyediakan barang dan perkhidmatan untuk membantu golongan kurang berkemampuan, miskin tegar, gelandangan, orang kelainan upaya, warga tua yang terabai dan melindungi haiwan yang terbiar. Okey, boleh para pelajar faham OBBU ni apa? Organisasi bukan bermotif untung ni apa? Okey, dia lebih kepada memenuhi keperluan awam. Dia tak fikir objektif untuk keuntungan. Okey. Contoh Yayasan Kebajikan Haiwan Kebangsaan Malaysia. Tu ada gambar. Okey, dan Rumah Anak Yatim. Ada banyak lagi contoh. Yang ni antara contoh dalam buku teks. Boleh para pelajar. Kalau para pelajar tak boleh ingat Rumah Anak Yatim. Boleh? Okey. Seterusnya, kaedah perniagaan bagi organisasi bukan bermotif untung OBBU. Ada 3 para pelajar. Ada 3 kaedah perniagaan
bagi organisasi bukan bermaktikan untung. Yang pertama, secara percuma. Yang kedua, jualan pada harga kos. Yang ketiga, pada harga di bawah kos. Okey, secara percuma. Barang dan perkhidmatan ini selalunya disediakan oleh kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Okey. Yang kedua, jualan pada harga kos bermakna tiada sebarang keuntungan diperoleh oleh penjual. Boleh para pelajar faham apa maksud jualan pada harga kos? Okey, jualan pada harga kos ni maksudnya produk tu perniagaan tu beli pada harga kos. Okey, dia beli harga kos. Contoh cikgu bagi guna balik tip ni. Okey, kos dia RM1. Okey, kos RM1, dia jual RM1. Untung tak? Tak untung. Boleh faham para pelajar? Jualan pada harga kos jadi tak untung. Beli RM1, jual RM1, tak untung. Okey, seterusnya jualan pada harga di bawah kos. Okey, barang atau perkhidmatan yang dijual di bawah harga kos bermaksud harga yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan kos sebenar untuk menyediakan barang atau perkhidmatan tersebut. Okey, jualan pada harga di bawah kos. Okey, sekarang ni RM1 ni, kita beli tip ni RM1. Sekarang ni kita jual 50 sen. Untung tak? Jadi tak untung para pelajar. Okey, jualan pada harga di bawah kos. Kos RM1. Kita jual 50 sen. Tak untung. Boleh para pelajar? Lebih rendah berbanding dengan harga kos sebenar. Okey, dalam buku teks secara percuma Mercy Malaysia. Okey, menyediakan bantuan perubatan secara minta maaf para pelajar, menyediakan bantuan perubatan serta barang keperluan harian secara percuma. Okey, itu Mercy Malaysia. Okey, yang kedua, kalau para pelajar lihat dalam buku teks, dekat dalam tu adalah contoh gambar pelajar yang mengikuti bengkel kulinari disediakan dengan bahan-bahan pada harga kos. Maksudnya tepung dan semuanya pada harga kos, sebab dia orang adalah pelajar dalam kursus kulinari tu. Takkan dia nak jual pada harga-harga dalam pembuatan kek dan sebagainya tu pada harga di atas kos. Jadi sebab dia adalah pelajar, jadi dijual pada harga kos. Boleh para pelajar? Okey, berjumpa lagi kita pada part 3 lockdown. Jaga diri. Bye.